kita cuma nak kenal dan macam mana kita nak apply ataupun nak faham apa yang dimaksudkan dengan range, interquartile range, variance dan juga standard deviation. Okey, so range formula diberi adalah midpoint. MP ni adalah midpoint, so midpoint highest class tolak dengan midpoint lowest class. Okey. Baik. So maksudnya yang ni highest class ni maksudnya kelas yang paling tinggi dengan lowest class, kelas yang paling rendah. And kita kena ingat kita masih dalam topik measure of dispersion for group data. Bila mana disebut group data, so kita punya kelas kita ada interval, maksudnya ada ada size kelas dia. Dia bukan single. Dia ada size kelas dia, maksudnya daripada 10 sampai 19, 20 sampai 29. Itu adalah kelas interval. Okey, untuk group data. Kalau group data, dia tak adalah interval-interval tu. Okey, so interquartile range, ingat balik pada bahasa ni kot. Saya cerita dalam YouTube kan, ataupun kita pernah kelas berkenaan dengan kuartil. Okey, kuartil 3 bermaksud 3/4 dan kuartil 1 bermaksud 1/4. So kita nak ingat balik dekat sini lah mana kita pergi. Dekat OGIF ni kan, dekat OGIF ni kita nak cari first quartile, nak cari second quartile ataupun median, nak cari third quartile, kita perlu buat OGIF. Lepas tu bila kita buat OGIF, kita carilah first quartile 1/4 daripada cumulative frekuensi. Lepas tu kita cari daripada graf kita, kita dapatlah apa nilai dia. Dan third quartile dekat sini. Okey. Baik, so kalau macam case ini, case berkenaan dengan markah. So 1/4 daripada total pelajar. Yang inilah 1/4 daripada total pelajar. Okey, so kita tengok pada graf kita, kita dapatlah markah untuk first quartile. So yang ni pula markah untuk third quartile. Okey, so kita nak tahu range dia. Third quartile punya markah tolak dengan first quartile punya markah. Okey, itu adalah range. Okey, kenapa kita nak cari range? Sebab kita nak tengok contoh markah tertinggi 90, markah terendah 10. So, let's say saya tulis markah tertinggi 90, okey, markah rendah 10. So bila kita nak tengok range, so beza dia 80. Maknanya kita ambil lagi satu case, 90 markah tertinggi, markah terendah 60. So range dia 30. Okey, daripada sini kita boleh buat kesimpulan daripada kelas, contohlah kelas actress, dia punya markah yang paling tinggi orang dapat adalah 90, markah yang pelajar dapat paling rendah adalah 10. So dia punya range dia 80, maknanya beza markah tu adalah 80 markah. So maknanya dalam selang 80 markah itu ada diselit kawan-kawan yang lain yang ada markah-markah di antara 80 markah itu, daripada 10 hingga 90. Okey, kalau 90 hingga 60, 90 markah paling tinggi, markah paling rendah 60. So beza dia adalah 30, maknanya dia punya range dia punya jarak antara orang markah tinggi dengan orang markah rendah adalah beza 30 je. So dalam lingkungan 30 markah itu terselit kawan-kawan kita yang lain yang memperoleh markah dalam kawasan 60 hingga 90. So kalau dekat sini kita boleh buat kesimpulan untuk kelas actress, dia punya data dia disperse very wide. Dia disperse tu serakan. So serakan dia meluas. So dia akan jadi meluas lah. Dia meluas sini, macam ni meluas. Okey. Tapi kalau 90, kalau dia punya ni beza dia 30 je. So serakan dia kecil je, 4. Macam ni je. Situ.
Okay, masuk kawasan tu je yang apa yang kelas Bima lah, contoh Bima je yang dia punya range dia 30 markah aja. So daripada sini kita boleh buat kesimpulan lagi. Kita akan bagi tahulah kelas Bima mempunyai keputusan yang lebih cemerlang berbanding dengan kelas Actress. Sebab kelas Actress dia markah paling rendah dia 10 dan markah paling tinggi dia 90, dan di antara 10 dengan 90 tu ada markah-markah kawan yang lain. So ada yang dapat markah 20, ada yang dapat markah 30 kan. So dia punya serakan dia meluas. So bila lagi luas serakan, dia punya pencapaian dari segi pencapaian akademik itu rendah. Tapi bila mana sebenarnya yang range 30 tu dekat kelas Bima tu, okey, kat kelas Bima ni dekat kawasan ni je, maknanya dia punya data dia terkumpul pada kawasan ini. So kita boleh bagi tahu dia punya dispersion dia tak wide, maksudnya narrow, dan achievement dari segi akademik punya achievement lebih cemerlang lah berbanding dengan kelas Actress. Ini dalam konteks kita nak tengok dari segi kecemerlangan akademik. Okey, so dia tak semestinya dia punya naik dia kat tengah-tengah. Dia boleh jadi dekat sebelah kiri, boleh jadi naik kat sebelah kanan, kan. Daripada situ kita apply yang skewed right, skewed left, kan, kecondongan ke kanan, kecondongan ke kiri, ataupun bengkokkan ke kanan, bengkokkan ke kiri. So semua itu akan diambil kira untuk cara kita nak menilai sesuatu data itu. Okey, so itu guna range. So sama juga dengan interquartile range, cumanya interquartile range kita ambil separuh sahaja daripada keseluruhan data. Okey, separuh sahaja daripada keseluruhan data. So kita tahu yang asalnya ni keseluruhan data ni, ini keseluruhan data. Tapi kita cuma ambil separuh sahaja. So ini adalah kuartal 3, ini adalah kuartal 1. So kita nak tengok separuh ni je. So kita nak tengok dalam kawasan 50% itu range dia menunjukkan widespread ke narrow spread. Okey, serakan meluas ke serakan termampat, macam tu. Okey. So itu adalah range. Kalau kita nak tahu apa guna range. Baik, next, variance. Variance dia punya simbolnya adalah ni. Okey. Sigma. Okey, sigma squared. Rasanya kot nama dia sigma squared. Nanti saya check balik. Tapi inilah simbol dia. Okey. So dia punya formula diberi adalah, yang ni adalah summation. Okey, yang bentuk macam Arab nombor 4 ni. Ni adalah summation. Summation ataupun hasil tambah product of. Macam mana nak sebut Okey, kita kena dapatkan hasil darab dulu. So hasil darab F X kuasa 2. X kuasa 2 ni bermaksud X ni apa? X ni adalah midpoint. Okey, X adalah midpoint. X adalah midpoint. F adalah frekuensi. Okey, frekuensi, kekerapan. Dan yang ni X bar ni adalah mean. Okey, so mean formula dia yang ni. Okey. So kita kan ada banyak data. So midpoint contohlah kita ambil table ni bagi nampak. Okey, ni kena dapatkan midpoint dulu. So midpoint darab dengan F. Ni contoh kita dapat midpoint dekat sini. Okey, yang ni F frekuensi lah. So kalau 11 ke 20 midpoint kita 15, kan? Betul ke 15? Macam mana nak tahu 15? Midpoint, nak dapatkan midpoint. Dalam size kelas itu, dalam kelas interval itu, high value tambah dengan low value, okey, bahagi dengan 2. So dalam kelas ini high value kita 20, low value kita 11. So tambah dua-dua tu, kemudian bahagi 2. So kita akan dapat 15.5. So midpoint kita 15.5. So midpoint kelas 21 hingga 30 lain pula, 25.5.
yang ni 35.5. Okey, so maknanya kita faham yang setiap kelas ada midpoint yang berbeza dan kita ada frekuensi yang berbeza juga, boleh jadi frekuensi yang sama. Okey, contoh yang ni frekuensi yang sama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan F darab dengan X kuasa 2? So setiap midpoint ini perlu dikuasa 2kan dulu. Okey, kena kuasa 2kan dulu. So bila kuasakan 2 baru darab. Contoh 15.5 darab dengan 2. So barulah kita dapat dia punya nilai Fx kuasa 2 dia. So kita akan dapat setiap kelas punya Fx kuasa 2. Okey, kita akan dapat setiap kelas punya Fx kuasa 2. So kita perlu dapatkan hasil tambah yang ni. So hasil tambah ni adalah disebut summation. Okey, summation. So kena ambil hasil tambah kepada hasil darab F dengan X kuasa 2. Okey. Kemudian dibahagikan dengan hasil jumlah kekerapan, summation of frequency ataupun jumlah kekerapan, tolak dengan mean. Tapi mean kita dia kena kuasa 2. So maknanya kalau nak dapatkan variance, kita perlu cari mean dulu. So mean adalah summation ataupun hasil tambah kepada hasil darab frekuensi dengan midpoint dibahagikan dengan jumlah kekerapan ataupun jumlah frekuensi. Okey. So apa hubungan variance dengan standard deviation? Bezanya cuma kita punca kuasakan 2. Kan yang ni sigma squared. So yang ni sigma je. So kita nak dapatkan standard deviation, kita masih pakai rumus yang sama, cuma akhir sekali kita akan punca kuasa 2kan dia. Kita square rootkan dia. So kita akan dapatlah sigma ataupun standard deviation. Baik. Apa fungsi standard deviation? Standard deviation nak tahu berapa luas jarak serakan dalam data kita. Contoh yang ni kita punya bell curve. So kita tahu tengah-tengah ini adalah mean kita. Okay, mean kita. So mean kita boleh dalam bentuk X bar ataupun mu. Okay, ni namanya mu. Okay, simbol mu ini juga adalah mean. So mean dekat sini dalam konteks, nanti awak akan belajar dalam Maths, dalam konteks z-score. Okay, z-score, mean ataupun mu dekat sini adalah kosong. Okay, dekat sini nilai dia kosong. So, dekat sini ni jarak dia kosong ke standard deviation, positive standard deviation. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif standard deviation. Ni. Okay, so kita punya contohlah kita punya standard deviation kita 1.5, positif 1.5, dekat sini negatif 1.5. So dekat sini kita nak bagi tahu standard deviation adalah jarak serakan daripada mean. So mean kita adalah kosong. So kalau dia ke kanan, so dia punya serakan dia jarak dia adalah 1.5. So kalau ke kiri pun beza jarak dia pun 1.5. Okay, so maknanya kalau 1.5 dekat sini dengan 1.5 dekat sini, so kita dah dapat dah dalam 25%. Nanti awak akan belajar lebih lanjut dalam Maths. Cuma nak bagi tahu standard deviation ini adalah jarak, okay, jarak serakan, jarak serakan antara mean kepada standard deviation itu. So kita nak tahu kalau makin kecil standard deviation, so maknanya nak cakap setiap contohlah setiap 1.5 itu ada markah-markah kawan-kawan. Maksudnya beza jarak, beza antara markah 1 ni dengan markah 2 ni, jarak dia 1.5 sahaja. So kalau makin dekat jarak dia, so maksudnya ni dekat situ adalah banyaklah kawan-kawan yang dapat markah dekat-dekat. Tapi kalau dia punya standard deviation dia contoh 4 daripada kosong, daripada mu ke markah yang pertama adalah 4. Oh jauh kot. Contohlah member kat sini average dia dapat markah 70. So the next kawan dia dapat markah 74. So jauhlah kat situ. Okay, berbeza dengan the next kawan dapat markah 71.5. Macam tu.
Boleh boleh faham kat situ. So nak bagi nampak gambaran je dulu. Tapi gambaran-gambaran ini awak akan apply dalam Maths. Dalam Maths kita cuma buat pengiraan, nak cari variance, nak cari standard deviation, nak cari range dengan interquartile range. Itu sahaja dengan bagi penjelasan justification. Baik. Okey, awak dah sign in dah semua ni? Dah. Jom kita pergi kepada latihan terus untuk apply keempat-empat ni. Kita pergi kepada range dengan interquartile range. Okey, kita ambil soalan yang video sebelum-sebelum ni. Kita ambil yang ni lah. Okey. So dekat sini self practice 7.1C. Okey, so kita tengoklah dia dah bagi data kat sini. Saya padam dululah ni bagi nampak. Okey. Oh cantik sikit dia punya jadual dia. Table. Okey. So let's say lah dia bagi table yang macam ni. So kita tahulah ini adalah group data sebab kita ada class interval. Okay, and then macam biasa dia akan suruh kita akan lukis OGIF dulu. Okay, OGIF kita dah lukis lah yang ni. Ni OGIF kita. Okay, so daripada OGIF kita boleh dapat kita boleh dapat apa ni lah kuartal, okey, kuartal 1, kuartal 2 ataupun median dengan kuartal 3. So daripada latihan yang kita buat ni kita dapat dah kuartal pertama kita 35, markah dia 35. Median markah dia 44.5 dengan third kuartal markah dia 55. Okey, so bagi nampak jelas kat sini. So sini okey. Sini 55 dan sini 35. Okey, so soalan pertama dia suruh cari range dulu. Okey, so range, kita tengok range tadi bila awak dah salin nota tadi, range adalah midpoint of highest class tolak dengan midpoint of lowest class. So kita tengoklah dekat table kita. Kenapa slow? Okey. Ni. Okey. So yang ni, ni yang dimasukkan lower class. Okay, yang ni yang kelas yang paling lowest, 11 ke 20 dan 81 ke 90 ni adalah kelas yang paling tertinggi. Okay, so kita kena dapatkan midpoint dia lah. So midpoint tadi adalah high value tambah low value bahagi 2. So untuk midpoint lower class kita dapat apa? So 11 tambah 20 bahagi 2, kan? So kita akan dapat berapa? 12.5. Okey, dah dapat dah tadi kan 15.5. Lepas tu higher class 81 tambah 90 bahagi 2. So awak akan dapat 85. Ya betul, 85.5. So awak dah dapat midpoint of highest class dengan midpoint of lowest class. So senang je kita cari range dia. So tolak. So 85.5 tolak dengan 15.5. So kita akan dapat berapa? 60, 70. 70. So dekat sini kita boleh faham bila kita nak jelaskan beza markah tertinggi dengan markah terendah, beza markah dia adalah 70. So maknanya dia punya serakan dia sangat luas, kan? Sebab beza markah orang yang paling tinggi dengan orang paling rendah 70. Okay, next. Soalan 2, dia minta interquartile range. Okay, interquartile range. Kenapa tak bergerak? Sekejap. Okay, so interquartile range. So interquartile range. Ya Allah, sorry, tulisan buruk. Okay, so kita dah dapat dah kuartal 3 tolak kuartal 1. Okay. So kuartal 3 berapa? Kuartal 3 kita markah dia 55 tolak dengan kuartal 1 markah dia 35.
So kita akan dapat 20 markah kat situ. Habis macam tu je. Kalau dia minta penjelasan, bagi tahulah dalam apa separuh daripada data itu, beza markah di antara kuartal pertama dengan kuartal ketiga adalah 20 markah. Okey, so kalau 20 markah ni kira luas jugalah kan, kalau daripada kita ambil separuh kan. Okey. Baik, so settle dah untuk range dengan interquartile range. Next, kita pergi kepada cari variance dengan standard deviation. Yang ni kita kena buat sama-sama. Baik, untuk nak buat variance dengan standard deviation, kenapa whiteboard saya tak bergerak? Sekejap ni, lambatnya bergerak. Okey. Baik, daripada table ini, table ini awak perlu menghasilkan table yang baru. Okey. So awak perlu menghasilkan table yang baru di mana maksudnya okey, yang ni awak perlu nyatakanlah markah. Okey, number of people ni markah. Lepas tu yang ni number of people. Yang ni markah. Okey, markah. Yang ni number of people. Okay, number of people ni kita dah boleh letak lah. Yang ni adalah F kita. Okay, F. Ni F. Baik. Ataupun awak tak nak letak number, tak apa, awak letak F kat sini pun boleh. Okay, saya bagi padan bagi nampak cantik sikit. Okay, sebab frekuensi, so F. Sebab nanti nak mudahkan urusan kita. Okay, ini adalah kolom-kolom yang baru. Awak perlu letak adalah X adalah midpoint. Okay, midpoint. Kemudian awak kena dapatkan Fx. Kemudian awak kena dapatkan X kuasa 2. Kemudian awak kena dapatkan Fx berkuasa 2. Gitu. So yang tu je lah kolom yang awak perlu tambahkan. Okay, so maknanya awak perlu buat table yang baru untuk nak memudahkan urusan kita semua untuk mencari variance dan juga standard deviation. Okay, jom kita buat. Okay, awak buat table dulu. Buat table. Yang ni awak salin balik lah. Markah dia 11 ke 20. So, dia punya frekuensi dia 2. Okay, and then midpoint dia berapa? Midpoint tadi 15.5. Lepas tu Fx ni bermaksud F darab X. So kita darab lah. 15.5 darab 2 berapa? So dapat dah 31. Lepas tu yang ni X kuasa 2. So 15.5 kuasa 2 awak akan dapat 240.25. Kemudian F darab X kuasa 2. So awak ambil lah yang X kuasa 2 ni darab dengan frekuensi. So 240.25 darab dengan 2 awak akan dapat 480.5. Macam tu. So tambahlah lagi. Buat sampailah kelas ke 81 hingga 90. Jom kita buat sama-sama. Nanti bila awak dah selesai setiap row, so nanti dekat bahagian frekuensi bawah sekali ni awak buat macam ni. Ni summation of frekuensi, jumlah frekuensi berapa awak dapat. Lepas tu jumlah Fx berapa awak dapat. Lepas tu jumlah Fx kuasa 2 berapa awak dapat. Sebab kita nak 3 benda lah ni sebenarnya. Sebab nak masuk ke dalam. Tambah ke situ. Yang mana? Tambah yang contoh kalau F tu kan, yang EF tu tambah semualah. Ya, maksudnya 2 tambah apa, 13 tambah 25 dan seterusnya. Oh, tak payah bagi, tambah je kan? Ya, betul. Tambah je. Cikgu nak semak. Okey. So jumlah frekuensi awak dapat berapa? 100 kan. Okey, betul. Itu yang paling penting lah, semua dapat 100. Okey, untuk jumlah frekuensi darab dengan midpoint. 4570. 4570, betul, sama dengan saya. Dan yang terakhir, hasil darab frekuensi dengan midpoint yang dikuasa 2kan. Bukan darab dulu baru kuasa 2 Kita kena kuasa 2 dulu sebab tu ada kolom H kuasa 2 ni. So berapa awak dapat? 231045. Bukan? Betul. Yeah.
Okay, so siapa yang dapat yang ni, yang betul lah cara awak tekan kalkulator, cara awak tambah tu dengan cermat. So kita dapat nilai yang betul, so kita tak perlu risau untuk nak masukkan dalam formula. So kita masuk dah. Sebelum tu kita kena cari mean dulu. So mean adalah hasil tambah kepada hasil darab F dengan X, kemudian bahagikan dengan hasil tambah frekuensi. So nampak kita dah ada dah siap-siap. So masukkan sahaja. So 4570 bahagi dengan 100. So awak akan dapat 45.7. So dekat sini kita dapatlah 45.7 markah sebab kita dalam konteks markah pelajar. Okey. So cuba dapatkan variance dan juga standard deviation. Tinggalkan kepada 2 titik perpuluhan. Macam mana lah you all boleh study kat bilik utility Lenguh kaki. Cikgu, saya nak tanya. Boleh, silakan tanya. Yang formula kedua tu kan? Kedua tu yang mana? Yang bentuk dia sebulat square tu. Ni variance. Ni variance. Yang tu. Yang variance ni. Lepas bahagikan tu kita tolakkan dengan apa? Oh ni, yang ni adalah mean ni. Ni kita dapat dah mean tadi. Maknanya mean square. Ya betul. Ya betul, mean square. Maknanya kita kena kira lagi ke mean tu? Tak payah, mean dah dekat sini dah. Kita kan dah dapat dah nilai mean kat sini. Oh. Sebab tu kita cari mean dulu. Okay. So masukkan. Faham. Yang tu cikgu. Ni sama. Ya saya. Variance dia 221.96 ke? 221.96. Tak ada ke? 221.96. Itu soalan. Oh okey. Mana dah tahu ke tu adalah nombor ke? Tak. Betul cikgu? Betul. Sama dengan saya. Kawan-kawan dapat tak sama? 221.96. Dapat. Dapat cikgu. Bagus. Alhamdulillah. Kemudian nak dapatkan standard deviation, awak punca kuasa 2-kan sahaja, square root sahaja. Maka jawapannya 14.9. ya 14.90 sebab dua tinggalkan kepada 2 decimal places. Yeay, so settle. Kita punya learning objective pada kelas hari ini sampai Yeay. tercapai. Sampai. Okey, so daripada benda alah ni, let's say lah siapa yang nak jadi statistician, okey, nak jadi pakar statistik, ni basic lah, basic kefahaman, okey, basic knowledge. Okey, kita dah ada mean. Okey, masuk mean kat sini adalah kalau dalam data kita tu dekat tengah-tengah, sebab tengah-tengah adalah average. So average kita adalah 45.7. Okey. Tapi dalam konteks Z-score nanti, dekat sini mean dia akan jadi kosong. Yang ni dia punya mean, tapi dia punya mu dia akan jadi kosong. Mu ni kita apply dalam Z-score nanti, dalam Maths lah. Okey. So apa yang kita nak fahamkan dengan situasi ini?
So daripada table yang kita buat survey kan. So kita dah categorizekan kelas-kelas. So markah paling kecil adalah 11 hingga 20. So markah paling tinggi adalah 81 sampai 90. Lepas tu kita survey, so kita ambil survey 100 orang. So daripada 100 orang itu kita dapatlah data-data dia. So daripada 100 orang punya markah secara purata, okey, secara purata markah setiap orang adalah 45.7. Dia purata seolah-olah setiap orang kalau kita ambil 100 orang itu, setiap orang itu dia skor 45.7. Kalau nak ikut logik, mana boleh nak setiap orang dapat 45.7, sebab ada yang tadi dapat markah markah 25, markah mungkin dalam 81 hingga 90 tadi ada 2 orang dapat kan, mungkin dapat markah 85, mungkin dapat markah 90. Tapi sebabkan kita nak ambil secara purata, so secara purata min lah, nak bagi tahu setiap orang memperolehi 45.7 markah. Okey. So standard deviation adalah 14.90 markah. Maksudnya daripada average itu 45.7 markah itu, okey, kita jadikan dia sebagai rujukan. So next kawan dia punya beza markah dia adalah 14.9. Okey, ada kawan yang next markah dia 14.9. Ada kawan yang markah dia double. Maksudnya dia double daripada 14.9. So jadi berapa? Jangan 14.9 darab 2 29. 29.8. 29.8. So 29.8. Ada juga yang dapat triple jarak dia. So nak cakap kat sini yang jarak beza markah yang terdekat adalah 14.9. Kalau ikutkan kita punya logik akal, beza markah 14 tu jauh beza tu. Maksudnya nak cakap yang kawan yang dapat markah ini dengan kawan yang dapat beza 14 markah itu ataupun 15 markah, maknanya ada soalan-soalan dalam exam itu ada kawan yang tak skor pun soalan-soalan yang simple macam tu. Kita boleh buat assumption kat situ. Okey, maknanya soalan-soalan yang senang pun dia tak boleh nak skor. So sebab itu jarak dia 15 markah. Tapi kalau jarak dia, kalau standard deviation kita let's say lah 2. Contohlah 2. So kalau jarak kita standard deviation adalah 2, so maknanya jarak beza paling dekat tu adalah 2. Maknanya tak jauh beza pun. Maknanya semua orang dalam kelas itu ataupun 100 orang itu dia menguasai topik-topik yang sama. Maksudnya setiap topik itu dia menguasai tahap pemahaman yang sama. Sebab tu markah pun tak jauh beza pun. Kalau beza 2 markah tu maksudnya mungkin dia tersalah kira ke, ataupun dia tersalah letak jawapan dia B tapi dia buat D. Macam tu. Tu cara kita buat assumption based on table yang kita dapat, based on standard deviation dengan mean yang kita dapat. Okey, itu cara orang statistik baca lah. Nak tanya lebih lanjut boleh tanya Cikgu Syazlan. Cikgu Syazlan dia ambil statistik, degree statistik. Cikgu Shima. Cikgu Shima pun dia ambil statistik juga. Okey, itulah apa yang kita boleh apply dekat kehidupan harian kita nanti kan. Inilah kita nak menilai ataupun kita nak buat research. Dia lebih kepada research. Nanti kalau awak buat master, awak pilih mode survey. Bila awak pilih mode survey, awak akan buat survey dan awak akan keluarkan yang inilah data statistik semua ni. Okey. Cikgu. So itu sahaja habis. So untuk next class kita akan masuk macam mana kita nak compare
compare apa dua situasi. Dua situasi macam tadi saya sebut yang dua kelas. So daripada dua kelas itu macam mana kita nak buat penerangan, macam mana kita nak explain, macam mana kita nak justify. So kita nak justify based on mean dengan standard deviation. Okay, itu next kelas hari Khamis nanti insyaAllah. Okay.